Okey, orang pencen dulu saya, ya Allah, masa kerja semua buat doktor. Apa dosa tak buat? Betul ke tidak? Itu orang macam saya lah, umur-umur ni. Saya kata, kenapa Allah bagi kita umur pencen? Kenapa sempat pencen? Kenapa dia bagi selepas pencen hidup? Sebab dosanya ada 4 guni. Allah bagi panjang umur supaya boleh taubat, boleh buat baik. Taubat saja tak cukup. Musibah yang Allah bagi, satu daripada usaha Allah nak bagi ampunan. Satu, kamu dapat ampun dengan taubat. Yang kedua, kamu dapat ampunan kerana dibagi musibah dan kamu redha. Kamu redha dengan musibah. Itu pun tanda lagi Allah bagi ampunan. Jadi dapat 2, satu taubat, satu ampunan. Jadi buatlah sebaik-baiknya selepas itu, supaya umur panjang kita yang pendek lepas pencen ini dengan yang panjang masa dulu ini buang. Sebab yang cantiknya yang umur pencen ni, betul? Maka itu yang kita nak double triple kan kebaikan. Bersihkan hati. Saya nak buat the best of the best. Sebab saya dulu banyak buang blank, banyak tak pakai. Sebab itu setengah orang kalau ulama kata umur pakai berapa sekarang? Kira-kira baru 20. Pada dia dah 70. Kenapa baru 20? 50 yang ke belakang ni semua sampah. Saya baru jumpa Tuhannya selepas pencen. Aku pergi masjidnya lepas pencen. Berapa orang pencen sini? Tak ada muka tak pencen pun. Betul? Orang baik-baik ni mukanya berseri. Betul? Orang kuliah. Jadi umur terbaik kita mungkin umur pencen. Kalau Umi pencen 2007, sekarang 2019 berapa hari ada? 12 ni lah umurnya. Kot. Boleh nampak kok dulu rasanya ya Allah, kerana orang, kerana gaji, kerana pangkat, kerana segala kerana nak jumpa kerana Allahnya barulah ni. Sebab itu selagi Allah bagi umur sekarang. Okay? Jangan rasa bangga umurnya panjang, tapi rasa sangat-sangat tak cukup untuk tampung yang 60 ke bawah. Jadi umurnya baru 12. Ya Allah, budak-budak je. Oleh kerana tempohnya pendek, maka mestilah buatnya banyak. Buat baik, cakap baik, fikir baik. Itu pun tak siap-siap juga. Cakap baik, buat baik, fikir baik, tunjuk yang baik. Ada tak? Saya rasa macam ada, tapi tak berapa nak jelas. Tak adalah baik sangat. Itu ramai orang ngaku tak baik sangat, betul? Saya tak adalah baik sangat. Tu bila nak baik? Dah pencen lah. Betul? Jadi buat baik. Sebab itu buat baik, tapi jangan ngaku baik sangat. Betul? Kerana kebaikan yang kita buat mesti ditampung dengan ikhlas. Kalau ikhlas tak ada, balik sampah. Ikhlas. Ini kekuatan. Boleh nampak Allah terima atau tidak ibadah kita? Pertama, buat banyak dah ni. Tapi buat kerana sikit kerana Allah. Makanya banyak itu nilainya ada tak di mata Allah? Tak ada. Maka setelah beribadah, setelah buat baik, ya Allah terima, ya Allah kebaikan, ya Allah terima kehadiran aku masjid tadi, ya Allah terima dalam majlis ilmu tadi, ya Allah terima sedekah aku, ya Allah terima tadi aku bantu orang, ya Allah. Artinya kita kena minta dengan Allah supaya Allah terima. Kalau buat tak minta, Allah terima ke tak? Tak tahu. Tapi yang jelas kita kena tahu yang kita buat, kita serah balik pada ya Allah bantu aku, ya Allah mudahkan perjalanan ni, ya Allah aku nak pergi kuliah, ya Allah terima ibadah ini. Ini yang kita jarang minta untuk Allah terima. Boleh? Jadi musibah yang datang membuat kita rasa dekat ke jauh dengan Allah? Rasa lebih dekat. Sebab itu Allah bagi sakit. Allah bagi sakit, sebut nama Allah, tak boleh buat apa kat hospital, terlentang dia tengok cili. Subhanallah. Itulah nikmatnya, betul? Kau tidak. Jangan main-main. Jadi bahagialah duduk di hospital. Sengsara, boring sangat duduk hospital.
Betul ke tidak? Siapa boring? Allahnya tak ada. Kalau terus sikit, kan Allah bagi rehat, terlentang je kan. Untungnya aku tak payah jalan-jalan. Betul ke tidak? Maka kita tidak melihat ke sebelah sini, melihatnya ke sebelah negatif. Letak ke sebelah positif. Demam, ya Allah, syukur alhamdulillah aku demam, ya Allah. Ingat Firaun tak demam-demam. Aku nak jadi hamba-Mu, ya, jadi demam dapat pahala, ya Allah. Jangan demam. Semalam demam sebab apa? Ya, kena hujan. Lepas tu makan minyak kelapa. Lepas tu minum air sejuk agaknya lah. Ya Allah. Oh Allah. Merancang sebabnya. Akhirnya musibah tu lagi lebih berat. Sebab kita tak serahkan balik. Datangnya dari imannya hancur. Itu masalah besar kita. Bila kita tak percaya itu, imannya tergugur. Penat dah solat ni. Betul? Okey. Kemudian seterusnya kita kata, orang yang diberi ujian ialah orang yang nak dilatih supaya terus sabar. Sabar apa? Apa makna sabar? Ontahlah. Siapa sabar angkat tangan? Kan dah tak angkat aku. Oh, takut riak. Ya Allah. Sabar kita tak tahu ke tahu? Tahu, ngakulah masalahnya, bukan hukum gantung. Takut riak tu, saya lah orang paling sabar. Nampak tak? Tapi kalau ditanya, siapa nak masuk syurga? Angkat pula, tak takut riak ke? Dosa 4 lori teringat nak masuk syurga. Tak malu ke? Itu tak malu pula. Nak endorse dalam diri kita ni, dalam otak kita ni, dalam fikiran kita ni, ya Allah, aku nak jadi baik, ya Allah. Mengakulah, mudah-mudahan dengan akuan ini kita dapat jadi contoh kepada orang lain. Dulu dia angkat tangan baik, tapi mulutnya empat juga. Udah takut lagi. Kemarin awak kata awak nak jadi baik, tak salah cerita orang lagi. Ya Allah, ampun. Baru ada gustan, tarik-tarik gustannya, betul? Ketidak terus je. Siapa tahu? Mana aku tahu orang baik? Aku kan baik sangat. Ngakunya aku bukan baik sangat. Itu masalah besarnya, betul? Maka sekali lagi, sabar bermakna kita merasa bahawa nikmat dapat nikmat dengan nikmat dapat musibah sama. Nikmat dapat sakit dengan nikmat dapat duit sama. Boleh ke tak boleh? Ini bordernya lah. Kalau nak kata border ataupun penanda lah kita kata. Aku ni sabar ke tidak? Nikmat. Ya Allah, orang tegur nikmat, orang tak tegur pun nikmat. Orang puji pun nikmat, orang tak tegur, orang tak puji pun okay, no problem. Kita bukan hidup sebab pujian dia. Tapi penghargaan, ya Allah, dia tak cakap terima kasih pun. Ada tak orang minta terima kasih? Jangan tunggu terima kasih orang. Jangan minta terima kasih orang. Orang nak terima kasih, terima kasih. Tak nak dah. Minta air sikit. Nah. Ya Allah, terus balik je dia. Tak cakap terima kasih pun. Ya Karim. Tak kebodoh namanya. Dah bagi tapi kita minta orang terima kasih. Ya Allah, orang ambil sampah. Nanti ada air tak? Kita pun bagi botol nenek-nenek. Pom. Dah pergi dah. Anak nampak, tak terima kasih pun tak payah. Kalau kita minta apa jadi? Lagi kali tak payah bagi, mak. Loh. Apa sebab dia pun tak cakap terima kasih? Ku semangat. Ada disebabkan itu kita tak bagi lagi. Nampak tak? Sama juga orang tak tegur kita, tak kuasa negur. Dulu dia tak tegur aku, lanya aku pula buat dia. Apa dia rasa? Pun letih juga. Itu pun musibah juga. Nampak tak? Kita nampak okey je, tapi ujungnya sakit ke tidak? Sakit. Sebab itu nak bercakap soal hati ni. Ya Rabbi. Boleh nampak? Maka kita katakan, jadi ujian kesabaran bermakna kita tak minta penghargaan. Bukan minta dipuji, bukan minta disebut, bukan minta dihargai, bukan minta dibalas, bukan minta disanjung. Boleh nampak? Bukan mengharapkan pujian, mengharapkan santunan, mengharapkan penghargaan. Tak ada. Boleh nampak? Semua. Boleh?
Boleh nampak? Boleh jelas? Saya bagi tip-tip gitu untuk kita tepat ingat. InsyaAllah dia tak cakap apa pun, tak payah. Dicakap atau tak dicakap, dipuji atau tak dipuji, not my business, that your business. Sungguh tak sopan. Mak dia tak ajar dulu, tu masalahnya. Udah nambah pula dosa, kemudian dia pula salah. Betul tak? Jangan sebut mak-mak. Faham? Oh, tak ada orang marah lagi. Gaduh tak ujungnya. Nak terima kasih je. Hang ni tak tahu terima kasih ke? Tahu, lupa. Salah tak dia? Kita salah tuduh dia. Dia, nampak tak? Jadi akhirnya nak buat pahala dosa, dosa pahala, dosa pahala. Campur tolak, campur tolak. Dapat campur sikit, dah tolak balik, campur sikit. Tu yang tak berubah-berubah tu, muka serupa je.